Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wassalamualaikum warahmatullah. Saudara-saudari, para penonton yang dihormati sekalian, dalam telusur pada malam ini, saya akan menelusuri sejarah kedatangan gagasan ataupun idea negara Islam Taliban. Dari manakah datangnya ataupun macam manakah asal usulnya negara Islam Taliban ini? Apakah kaitannya dengan negara-negara umat Islam pada masa lalu, sejak zaman Rasulullah sehingga ke zaman sekarang? Ya, saudara dan saudari yang dihormati sekalian, kalau kita banyak membaca tentang teori negara Islam ini, kita dapat lihat bahawa apa yang dilaksanakan oleh Taliban pada masa lalu dan mau dilaksanakan pada waktu sekarang adalah merupakan idea negara Islam yang terdapat dalam ratusan buku dikarang oleh orang Islam pada zaman abad ke-20, dan pada waktu sekarang juga ada mereka yang mengarang tentang negara Islam itu. Tetapi negara Islam ini yang dikarang oleh para intelektual Muslim di negara Arab dan di seluruh negara umat Islam, termasuklah di Indonesia, di Malaysia, hanya menjadi teori, hanya merupakan teori dan pandangan yang terkandung di dalam buku, dan tidak ada negara-negara yang boleh melaksanakan teori dan pandangan itu ke alam nyata. Dan kita lihat bahawa ada negara-negara sekarang ini yang mendakwa sebagai negara Islam, Republik Islam, Iran, Saudi, Pakistan pada masa lalu, khususnya pada zaman Ziaul Haq, Mauritania pada waktu sekarang pun mengguna sebagai nama Islam juga, Sudan pada masa lalu pada zaman Ja'far Numairi, Presiden Ja'far Numairi, dan selepas itu pun ada juga menggunakan nama negara Islam, mendakwa sebagai negara Islam. Tetapi semua negara itu tidak diiktiraf oleh umat Islam sebagai negara Islam. Negara Islam yang ada dulu pun, seperti dengan Saudi Arabia, yang juga merupakan negara yang melaksanakan hukum hakam Islam, tetapi juga tidak diiktiraf oleh orang Islam juga. Pergerakan-pergerakan Islam di seluruh dunia biasanya akan mengatakan bahawa tidak ada negara Islam yang wujud pada hari ini. Yang ada adalah negara umat Islam sahaja. Dan ini menjadi masalah. Kenapa mereka tidak menganggap negara seperti negara Iran itu sebagai negara Islam? Puncanya adalah kerana negara Iran itu adalah merupakan negara orang Syiah yang mazhab bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan kenapa pula negara-negara lain pada masa lalu juga, seperti dengan Pakistan di zaman Ziaul Haq, Sudan di zaman Ja'far Numairi, yang semuanya mendakwa sebagai negara Islam dan melaksanakan hukum hakam Islam. Islamisasi pun dilaksanakan, tapi juga tidak diiktiraf oleh kebanyakan orang dalam pergerakan Islam, kerana mereka itu adalah tentera, kerana mereka itu adalah general yang hanya memperalatkan agama Islam
untuk kuasa. Dan saya masih ingat ada ulama-ulama tertentu yang menyokong, saya ikuti mereka, menyokong waktu Ja'far Numairi mengisytiharkan negara Sudan sebagai negara Islam. Tetapi kemudian ulama itu pun saya tak perlu sebut namanya di sini. Mereka merupakan ulama besar, mengatakan bahawa akhirnya dia tidak setuju juga. Begitu juga ada ulama-ulama yang menyokong Diaul Haq di Pakistan. Tapi akhirnya mereka pun tawar hati dengan apa yang dilakukan oleh tentera di Pakistan. Saudi pun begitu. Saudi memang ada. Di Malaysia sendiri pun ada orang yang menganggap kalau nak lihat contoh negara Islam, lihatlah Saudi kerana laksana hudud. Ya, laksana hudud ke atas rakyat, ke atas orang asing, tapi tidak laksanakan hudud ke atas raja yang mencuri lebih teruk lagi duit kerajaan, duit negara. Itukah nak dianggap sebagai negara Islam, kata orang yang tak menganggap Saudi itu sebagai negara Islam. Begitu juga, apakah boleh nak menganggapkan negara Islam yang mengharamkan wanita memandu kereta, yang mengharamkan penumbuhan parti dalam negara, yang mengharamkan pilihan raya, macam itu. Apakah ini boleh dianggap sebagai negara Islam? Sesuaikah nak dianggapkan negara Islam sampai mengatakan pilihan raya itu adalah kafir, penumbuhan parti dalam negara sebagai parti pembangkang itu adalah kafir, demokrasi itu adalah kafir? Ini adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama besar Saudi Arabia, termasuklah Sheikh Abdul Aziz bin Baz, almarhum, sudah meninggal dunia. Ya, dan mereka ini semua mengharamkan wanita memandu kereta, mengharamkan demokrasi kerana dianggap kafir. Ramailah ulama-ulama Saudi macam tu. Jadi ini menyebabkan mana orang mempertikaikan sebagai negara Islam. Ada yang mengatakan negara Islam itu adalah negara khilafah, yang mempunyai khilafah. Kalau kita nak kepada negara Islam, kita pastilah merujuk kepada negara khilafah, al-khilafah al-islamiyah. Sebenarnya khilafah juga khilafah, yang khilafah itu khalifah itu nama sistem, tapi khilafah itu sistem, khalifah itu adalah pemerintah. Khilafah juga adalah sebenarnya bukan daripada Islam. Tak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis suruh menyebutkan bahawa selepas Nabi Muhammad SAW pasti ada khalifah. Tak ada. Khalifah itu adalah pengganti dalam bahasa Melayu, dan diambil daripada warisan orang Arab yang ada sejak zaman jahiliah dulu lagi pun ada khilafah. Mana pengganti? Apabila dah seorang mati, maka datanglah seorang lain lagi sebagai penggantinya, anaknya. Itu dari segi bentuk pemerintahan. Tapi yang lebih teruk daripada itu, iaitu sistem khalifah ni. Kalau kita anggap sebagai sistem, ambil daripada Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, keempat-empat orang ini berkuasa seumur hidup. Apakah itu layak dipanggil pemerintahan Islam? Artinya pemerintah akan berkuasa seumur hidup. Begitukah? Begitukah pemerintahan Islam? Kalau dilaksanakan sekarang ini, maka khalifah itu sampai nyanyuk, sampai habis akal, sampai kalau kena dilanda stroke pun pasti berada dalam pemerintahan sampai mati. Apakah itu Islam? Ya, banyak masalah kalau kita bincang betul-betul. Jadi dengan itu, sekarang ini kita tidak ada contoh negara Islam. Kita lihat bahawa sudah ada dua parti Islam menang di negara Arab. Satu Ikhwan Muslimin pada tahun
Tapi dapat kekal 1 tahun saja di Mesir. Selepas itu Parti Nahdah yang juga menang melalui pilihan raya yang paling bersih di negara Arab, tumbang selepas 10 tahun kerana dirampas kuasa oleh seorang profesor, seorang peguam yang ada tentera dan ada polis di belakangnya. Sekarang ini, sampai sekarang pun belum bentuk lagi kabinet baru ataupun kerajaan baru. Hampir 30 hari. Janjinya adalah 30 hari saja. Ya, jadi tidak ada contoh. Jadi Taliban sekarang ini adalah menjadi contoh. Kali pertama dulu telah bentuk kerajaan Taliban, tapi sudah tentunya menjadi masalah kerana melarang wanita belajar, melarang wanita bekerja, kena duduk di rumah sahaja. Ni kalau gitu, ini tafsir Islam mana ni? Ini menjadi masalah kepada semua umat Islam juga, sebab contoh dan model yang ditampilkan oleh Taliban adalah tidak diterima bukan sahaja oleh sekular, oleh orang Barat, tapi orang Islam sendiri. Macam mana tidak boleh dalam negara Islam waktu Taliban dulu, yang kemudian tumbang pada 2001 dulu kan, pada waktu itu wanita, anak-anak, gadis tidak boleh belajar dan tidak boleh bekerja, kena duduk di rumah. Sebenarnya itu bukan dari ajaran Islam. Bukan dari ajaran Islam, tapi adat orang Pathan, adat orang Pashto begitu. Bukan dari Islam. Islam tidak begitu. Tapi mereka menafsirkan ajaran Islam dari sudut adat orang Pashto, orang Pathan ataupun orang Afghan. Itu sebenarnya. Dan saya sudah berapa kali saya memberitahu, kawan-kawan saya pun begitulah juga. Bukan pun orang yang kuat agama, tetapi mereka wanita, isteri pasti di rumah. Begitu. Itu adat mereka, bukan ada kaitan dengan Islam. Tapi itu dulu, 20 tahun dulu. Sekarang katanya Taliban pada waktu sekarang, kerajaan yang sekarang, kita nanti lihat. Kerajaan yang ada sekarang, yang akan dibentuk sekarang ini adalah kerajaan Taliban yang inklusif, di mana bukan orang Taliban sahaja yang berada dalam kerajaan, malah pemimpin Taliban itu hanya akan menjadi mana ketua Majlisul A'la, ataupun seperti dengan Imam Khomeini menjadi Mursyid Al-Am. Tapi dia mungkin tak akan panggil Mursyid Am, mungkin dia panggil nama lain. Kalau di Iran panggil Mursyid Al-Am, penunjuk umum atau penunjuk besar ataupun penunjuk agung. Mursyid Am itu artinya penunjuk agung dalam bahasa Melayu. Dalam PAS ada Mursyid juga, Mursyid Am, meniru daripada Syiah Iran juga. Dalam PAS panggil Mursyid Am. Niazi itu dulu adalah Mursyid Am, iaitu penunjuk agung parti, lebih tinggi daripada presiden. Mungkin di sini akan menggunakan nama lain, dan jabatan ketua tertinggi Afghanistan, Taliban ini, kerajaan Taliban ini dipanggil Majlis Al-A'la, majlis tertinggi. Tapi nama jawatan itu belum lagi lah. Nak panggil setiausaha ke apa, belum ada lagi. Belum tahu. Ya, itu yang dia nak buat sekarang. Dan kerajaan baru dan kerajaan yang akan bentuk ini belum berjaya. Sekarang sedang berusaha di Qatar. Sekarang di Doha sekarang ada perbincangan. Belum berjaya, belum tubuh lagi. Kena tunggu dulu sampai Amerika tarik balik semua tenteranya. Dan saya nak bagi tahu, hari ini Presiden Joe Biden memberitahu bahawa mungkin Amerika akan akan menyambung semula pendudukan tentera
mereka di Afghanistan, dan ini selaras dengan pandangan Presiden, dengan pandangan Perdana Menteri UK, yakni Boris itu pun juga mengatakan bahawa jangan cepat-cepat nak mengundur, pasti itu dulu, pasti tunda dulu. Boris Johnson juga pandangan yang sama. Jadi kita belum tahu sekarang ini. Saya memang rasa tension sekarang ini sebab kita nak tengok kerajaan Taliban yang katanya bahawa kerajaan ini bukan orang Taliban sahaja ada di situ. Kita biar dia buat dulu. Dan juga mengikut Al Jazeera mengatakan bahawa dalam kerajaan itu juga ada wanita. Ini perkara yang bagus. Kita nak lihat. Jangan menentang dalam hal begini. Kita lihat dulu. Dulu 20 tahun dulu adalah kisah lain. Tapi sekarang katanya Taliban sudah terbuka. Tetapi masalah sekarang ini dalam media Arab saya baca sekarang, khususnya media Saudi Arabia, tidak ada kecuali serang Taliban, serang Afghanistan pada ini dengan macam-macam cerita yang saya pergi cari di tempat lain tidak jumpa kecuali dalam media-media Saudi Arabia. Itu satu lagi. Satu lagi pula Emirat Arab Bersatu. Ini tidak ada cerita yang kecuali cerita-cerita yang teruk belaka. Begitu juga akhbar Mesir, media Mesir. Sekarang serang habis-habisan. Kita nak lihat dulu sebab sekarang kita sudah tidak berjaya melihat contoh negara Islam di Mesir di tangan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Tak dapat nak lihat, kita nak lihat dulu. Setakat mana mereka boleh lakukan, setakat mereka mana boleh buat. Ini tak. Datang tentera, hentam habis. Guling mereka. Di Tunisia pun begitu juga. Datang puak sekular, habis. Rampas kuasa secara lembut. Jadi kita tak ada contoh sekarang ini. Kita nak lihat, kita nak lihat contoh apakah teori dalam buku yang ditulis ulama, beratus-ratus buku. Sejak ada teori negara Islam ini, kalau betul boleh dilaksanakan di mana? Kenapa kita tak boleh biar adakan satu negara melaksanakan perkara itu dan semua menyumbang pandangan, pergi memberi pandangan, dan tak tahulah Taliban akan terima tak terima, tapi saya rasa kalaulah bersetuju jangan serang, saya rasa kita boleh lihat, dan ada ulama-ulama, Dr. Yusuf Qaradawi, siapa lagi kan, yang ada ilmu dalam bidang politik Islam ini, boleh memberi penerangan bahawa saya kena buat gitu, buat gini. Dan Taliban ini memang akur dengan orang Arab. Memang Taliban, perangai dia memang patuh dengan orang Arab. Khususnya kalaulah ada daripada golongan-golongan mazhab Hanafi. Kerana Taliban memang bermazhab Hanafi, walaupun katanya pihak Taliban di Pakistan itu merupakan Wahabi, tapi di Afghanistan ini adalah merupakan puak Wahabi. Tapi sebenarnya Wahabi apa semua ini sebenarnya dari segi pegangan mereka memang puak Taliban yang memang Hanafi lah. Tetapi dalam perjuangan, dalam soal keuangan memang dulu memang mereka mendapat sokongan Wahabi, didikan segala-galanya. Memang bukan saja di Pakistan, di Afghanistan juga. Itu dah jelas. Jadi ada pengaruh lah. Tetapi sekarang ini puak Taliban ini dari segi pegangan agama mereka bukanlah soal Hanafi Wahabi, tetapi kalau kita lihat sekarang ini Hanafi, seperti saya buat posting di Facebook, adalah terbuka. Sebuah mazhab yang paling terbuka, semua mazhab yang paling ulung, ulama yang paling yang pertama sekali muncul di dalam Islam, sebelum nak datang Syafi'i, sebelum nak datang Maliki ini, sebelum ada ulama-ulama hadis Bukhari, Muslim apa semua ni, ada mana Abu Hanifah. Abu Hanifah inilah orang menjadi tok guru kepada semua mereka ini. Tetapi golongan yang lain
Yang datang selepasnya banyak menghantam, banyak mengkritik Abu Hanifah, macam-macam lah, sampai menghukumkan Abu Hanifah sebagai sesat, yang kata kafir pun ada, yang merosakkan agama kerana menggunakan akal. Sebab Abu Hanifah waktu itu, waktu tahun dia lahir itu kan, dia adalah waktu dia belajar ilmu semua itu, waktu itu hadis belum ada. Maksudnya hadis dalam bentuk buku yang dikumpul tak ada. Bukhari jauh lagi, masih jauh lagi. Jadi tak ada waktu itu. Jadi hadis hanya hadis percakapan yang orang kata Nabi itu berkata gini, Nabi ini, dan di antara orang yang mencatat adalah Abu Hanifah sendiri. Tapi Abu Hanifah memang keras untuk nak menerima hadis. Kalau dengar orang kata oh tu hadis apa ni, dia kata oh okay, nanti dulu. Dia menggunakan akal lebih banyak. Itulah menyebabkan mereka yang bergantung kepada hadis, waktu telah kumpul hadis semua ni, zaman Bukhari semua ni, zaman Imam Malik, mereka memang menghukum Abu Hanifah sebagai lemah dari segi hadis. Bukan masalah lemah, tapi dia ada lahir pada waktu hadis belum dikumpul lagi. Waktu itu bebas, dan dia mendengar sendiri daripada, sebab dia dekat dengan sahabat, dan duduk dengan dengan terus, mengambil terus ilmu-ilmu daripada sahabat, daripada tabi'in. Jadi menyebabkan dia itu boleh ilmu utama. Jadi orang cerita, kalau orang datang cerita hadis, okey tak apalah, yang ini dulu. Ini adalah Abu Hanifah begitu. Dengan itu kita lihat bahawa fikirannya terbuka, tapi sudah tentu fatwa-fatwa janggal dalam mazhab Abu Hanifah pun banyak juga. Tapi ada fatwa-fatwa yang bagus, seperti soal wanita boleh kahwin diri sendiri, tak perlu kepada wali kerana bertanggungjawab. Apabila sudah akil balik, bertanggungjawab di atas dirinya, boleh mengkahwin diri sendiri tanpa perlu kepada wali. Ini adalah satu fatwa yang hebat. Sebab itu kita lihat bahawa di Mesir orang lebih suka dengan fatwa Abu Hanifah berbanding dengan fatwa-fatwa, dan kebanyakan ulama Mesir, ulama Azhar adalah Abu Hanifah, mazhab Hanafi di sana. Di satu ketika waktu ada sistem ayat Peli masuk ke negara Islam, ulama lain semua mengharamkan perkara itu. Ulama Syafi'i, Maliki, Hambali pun semua tak boleh. Ini tak betul. Kita kena buat dalam bentuk panggil haud, ataupun seperti kita panggil sistem sekolah di rumah kita gitu. Kena buat haud, kena buat tempat air gitu. Kita pergi ambil air semayang gitu saja. Itu yang ada pada zaman dulu. Saya tak ingat tahun berapa. Itulah, tapi ini dah beratus-ratus tahun dulu. Tetapi mazhab Abu Hanifah ini, mazhab Hanafi ini kata boleh menggunakan air Peli. Tapi pokok ulama Syafi'i, Maliki, Hambali semua tak boleh, haram semua. Katanya tak boleh guna. Kita kena guna air dalam haud, dalam tempat, dalam bekas. Dan tempat kita gini panggil kolah. Itu kena celup tangan apa buat gitu. Tapi Abu Hanifah, bukan Abu Hanifah sendiri, tapi mazhab Abu Hanifah ni mengeluarkan kenyataan bahawa harus mengguna pilih air, pipe itu semua tu boleh digunakan. Dengan itu sekarang ni Peli di Mesir dipanggil Hanafiyah. Sampai sekarang ini dipanggil Hanafiyah, iaitu nama mazhab Hanafi. Kita di rumah kita panggil Peli kan. Tapi orang Mesir panggil Hanafiyah, nisbah kepada mazhab Abu Hanifah, kerana mengharuskan penggunaan sistem berpaip, berpilih itu dalam masyarakat yang boleh digunakan sampai ke hari ini. Itu adalah fatwa-fatwa terbuka. Sedangkan ulama-ulama lain pada waktu itu tak nampak benda ini semua haram, ni tak boleh, tak ada, ini semua ni haram semua. Dan yang haram juga kentut arih.
khuruj rih min al-qabl wa dubur. Kalau kita ni mana dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, tak boleh batalkan wuduk, watan kau wuduk, tapi mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi dan mazhab Maliki kata tak apa, kentut tak apa, tak batalkan air sembahyang. Ini, dan banyak lagi lah fatwa-fatwa yang satu lagi iaitu arak, soal arak, minum arak yang haram bagi Abu Hanifah, bagi mazhab Hanafi adalah arak yang dibuat daripada buah kurma dan anggur, berdasar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata hanya daripada dua pokok ini sahaja, yang lain boleh minum selagi mana tidak memabukkan. Kalau anda minum mabuk, berdosa dan dikenakan hukuman. Itu mazhab pandangan Abu Hanifah ini macam tu. Banyak lagi lah yang terbuka. Wanita boleh jadi kadi, seperti jadi pemimpin, apa semua itu. Mana terdapat kelonggaran dalam mazhab Hanafi ini. Tetapi tidak ada dalam mazhab lain. Yang kita sekarang nak pergi ke haji pun kita mengguna mazhab ini, sentuh dengan perempuan tak perlu mengambil air sembahyang kan. Itu pun kita guna mazhab Abu Hanifah. Kalau guna mazhab Syafi'i, habislah. Tersentuh kena pergi ambil air sembahyang. 2 bulan dah buat haji, tawaf pun tak siap, tak sudah. Sebab apa? Pasti bersentuh dengan orang yang merupakan ajnabi, orang asing. Ya, ini di antara pandangan-pandangan yang terbuka, fatwa-fatwa yang terbuka pada mazhab Abu Hanifah. Namun begitu berbeza pula dengan Taliban yang mengatakan bermazhab Abu Hanifah, bermazhab Hanafi. Inilah yang peliknya. Ini yang pelik, keras sangat. Dan saya dapati, mengikut pandangan saya lah, dapati bahawa mereka ini bukanlah ikut mazhab, tapi ikut adat mereka. Ini adalah merupakan kebiasaan orang mereka begitu. Dan mereka ini pula terpengaruh dengan pengajian hadis Deoban. Dan golongan hadis ini dari satu sudut, kalau kita baca di negara-negara lain, memang bermusuhlah dengan Abu Hanifah. Menghukum Abu Hanifah macam-macam. Mengguna hadis Bukhari, hadis Muslim dan hadis lain. Hadis yang dikumpul mana selepas Abu Hanifah mana mati, dah meninggal dunia. Kemudian ambil cerita-cerita hadis ini, dihentam balik Abu Hanifah. Ini yang jadi masalah. Ya. Okey. Jadi ini perbezaan antara Abu Hanifah dengan Taliban. Tapi satu pandangan mengatakan bahawa puak Taliban atau puak Pathan orang Afghanistan dan Pakistan ini, serta dengan orang India juga. Di India pun ada juga puak Pashtun, puak Pathan ini sama juga, begitu banyak sekali. Mereka ini sebenarnya berpegang juga kepada Abu Hanifah ini kerana mereka menganggap bahawa Abu Hanifah itu berasal daripada mereka. Tok nenek Abu Hanifah adalah berasal daripada Kabul. Bapaknya juga daripada Kabul. Ini satu pandangan. Satu hipotesis mengatakan begitu. Dan ini boleh menyebabkan orang Pathan, orang Pashtun yang merupakan Taliban ini memang pasti ta'assub secara buta tuli. Bukan kepada ilmu, tapi kepada kerana Abu Hanifah ini bapaknya dan tok nenek moyang apa semua itu adalah datang daripada Kabul. Itu yang jadi benar. Tapi pandangan lain mengatakan bahawa Abu Hanifah daripada Iraq. Orang Arab pun ada pula di sana mendakwa Abu Hanifah bukan daripada Afghanistan, bukan daripada Kabul, tapi datang daripada satu tempat di Iraq. Dan Abu Hanifah ini memanglah dilahir di Kufah, ya. Okey, itu
mungkin antara punca puak Taliban keras berpegang dengan Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi kerana mereka fikir daripada kalangan mereka. Tapi ajarannya tak sama. Ajaran yang Taliban ini sama dengan Wahabi, lebih teruk daripada Wahabi lagi yang dilaksanakan oleh mereka. Samalah kalau Wahabi melarang bawa kereta, mereka ini larang wanita belajar kan. Di sana larang wanita bawa kereta, di sini larang wanita belajar, dan Saudi dulu pun begitu juga. Tak boleh. Baru saja membenarkan wanita, fatwa-fatwa yang dibenarkan wanita pergi belajar dulu-dulu pun diberi galakan oleh ulama Saudi membuat fatwa boleh pergi belajar di Pakistan kerana ada sekolah dan universiti di sana, tapi tidak menggalakkan pergi belajar di barat. Tapi sudah tu ayat tak dengar, ayat pergi kata semua. Itu ya. Okey, jadi sekarang anda sudah nampak tak, terbayang tak di mana asal usul negara Islam Taliban ini? Tidak ada lain adalah daripada ilmu yang kita belajar, daripada pandangan yang kita belajar, daripada buku, kitab, beratus-ratus kitab, berbuku kitab yang ditulis oleh para ulama pada abad ke-20. Pada abad ke-20 ini, tak kiralah siapa ke, Al-Maududi ke, Said Qutb ke, Abdul Qadir Audah ataupun Yusuf Qaradawi, dan banyak lagi yang menulis tentang negara Islam ini. Dan itulah antara punca yang menjadi punca kepada Taliban ini juga memperjuangkan negara Islam untuk nak menubuhkan negara Islam. Dan kalau kita pergi kepada Syiah dulu pun dia tidak ada negara Islam, sebab Imam Mahdi, negara mereka bukan negara Islam. Negara Syiah itu tidak boleh tubuh sebab mereka tidak ada imam, tidak ada pemimpin mereka. Pemimpin mereka belum turun, belum datang, iaitu Imam Mahdi. Sepatutnya mereka nak sembahyang Jumaat pun tak boleh kerana tidak ada imam mereka untuk Imam Mahdi untuk memimpin sembahyang Jumaat. Tetapi ada ijtihad baru di kalangan ulama Syiah membolehkan ada pemimpin pengganti Imam Mahdi, dipanggil wilayatul faqih, pemerintahan para ulama fiqh. Jadi itulah boleh tubuh negara Islam Iran yang ada sekarang ini. Jadi selok belok perjalanan sejarah negara Islam Syiah dengan negara orang Islam Sunnah tak sama. Okey, negara Islam Sunnah itulah asal usulnya, iaitu lebih kurang dalam tahun mula-mula muncul gagasan idea negara Islam ni pada tahun 1947 dengan penubuhan Pakistan. Itu mula munculnya seruan untuk nak menubuhkan negara Islam. Dulu tak ada. Dulu sebelum tu orang cakap tentang khilafah saja. Apabila dah jatuh Khalifah Utsmaniyah dan Kerajaan Utsmaniyah, mereka bincang tentang nak tubuh kerajaan khalifah. Yang Ikhwan Muslimin pun dulu nak bentukkan kerajaan khalifah. Gitu saja yang ada. Kerajaan Islam tak ada. Kerajaan Islam datang dengan Pakistan, datang dengan orang Islam India, orang Muslim Indian. Apabila nak berpisah, mereka memperjuangkan untuk nak berpisah daripada orang Hindu, nak menubuhkan negara bangsa Muslim, pan-Islam mereka. Maka buat teori, dan di antara orang yang melakar menulis teori ini adalah Abul A'la Al-Maududi, Syekh Abul A'la Al-Maududi. Inilah merupakan ahli yang membuat teori negara Islam kali pertama dalam dunia menggunakan perkataan Daulah Islamiyah ataupun negara Islam, dan berjaya menubuhkan negara Islam di Pakistan. Pakistan Timur dan Pakistan Barat.
Pakistan Timur adalah sekarang ini sudah pecah jadi Bangladesh, dan Pakistan Barat adalah Pakistan yang ada sekarang ini. Ini adalah negara pertama yang idea awal penubuhan negara Islam ini datang daripada situ, datang daripada orang Islam India mau berpisah daripada Hindu, menubuhkan negara kebangsaan mereka sendiri, dipanggil Qaumiyatul Islamiyah, kebangsaan Islam campur nasionalisme dengan Islamisme, jadi sebuah negara bagi mereka. Nasionalisme itu barat dan Islam tu punya Islam campur dua tu, jadi negara Pakistan. Dan ada kawan itu ni Abul A'la Al-Maududi ni, yang Hasan Nadawi. Hasan Nadawi juga merupakan pemikir Muslim India yang ni tak sama dengan Abul A'la Al-Maududi. Dia kata, aku tidak menyokong memisah orang Islam daripada India. Orang Islam pasti duduk dengan India, kerana India waktu itu pun bukan negara Hindu semuanya, buat negara demokrasi. Dia kata aku akan duduk dengan sini. Dia tak sokong memisahkan negara itu kerana agama. Dia tak nak menjadikan sekarang ini Pakistan, saja tak nak. Dengan itu bahasa itu dengan An-Nadawi ini kekal menjadi rakyat India dan menjadi pejuang Muslim India sehingga meninggal dunia. Dia tak pergi ikut puak-puak ni menubuhkan negara Pakistan. Ini ada dua golongan yang mau kekal dengan India sebagai India, tak mau pisah-pisah, tak mau jadi agama itu sebagai alasan untuk nak memisah menjadikan negara. Dia buat macam tu. Itu yang pandangan An-Nadawi, Abu Hasan An-Nadawi, ya, berbeza dengan pandangan Abul A'la Al-Maududi. Okey, idea Abul A'la Al-Maududi ini dibawa ke Mesir, diterjemah buku-buku buku-buku Abul A'la Al-Maududi ini, kitab-kitab Abul A'la Al-Maududi ini dibawa ke Mesir. Kemudian di sana disambung teori negara Islam ini oleh tokoh-tokoh ikhwan, termasuklah Said Qutb dan lain-lain lagi. Maka negara Islam pun disebar di seluruh dunia dan mendapat sambutan. Maka orang Islam yang tidak tahu sejarah asal usul begini, ya kami nak negara Islam, kami memperjuangkan negara Islam, padahal soal itu tidak ada zaman dulu. Ini baru saja, baru cipta saja. Sebab sebenarnya negara tidak boleh di Islam, seperti juga dengan pakaian tak boleh di Islam. Negara kita kena nak tengok kata negara itu, kena tengok negara itu baik atau tidak baik. Kalau pakaian itu kita nak tengok pakaian itu menutup aurat atau tidak aurat. Kita bukan nak tengok Islam tak Islam. Ini Quran berkata begitu. Kalau makanan itu tidak ada makanan Islam, tapi kita nak tahu makanan itu apakah halal atau haram. Kalau kereta begitu juga, tidak ada kereta Islam, kereta api ke kereta apa, tidak ada kereta Islam. Tapi kita akan bertanya apakah kereta itu teknologinya baik atau tidak. Begitu. Tapi puak ni tidak. Nak mengislamkan habis. Ini yang jadi kelirunya. Mula dengan negara Islam, tubuh negara Islam, kemudian timbul pula teori Islamisasi. Nak mengislamkan semua habis. Daripada pakaian, minuman, segala-galanya nak mengislamkan habis. Ini menjadi kelam kabut lagi, bukan saja negara. Jadi inilah menjadi punca sampai sekarang ini negara Islam kita tidak dapat nak lihat. Ya, kita lihat, boleh lihatlah pakaian Islam yang sebenarnya tak ada pakaian Islam. Ya, ada pakaian yang boleh menutup aurat. Tidak ada makanan Islam. Yang ada adalah makanan yang halal, harus dan makruh. Yang itu ada. Bank Islam tak ada. Yang ada adalah bank tidak beriba.
Universiti Islam tidak ada. Yang ada adalah universiti orang Islam. Yang kita letak nama Bank Islam, Universiti Islam, negara Islam ini adalah tidak betul dengan Al-Quran, tidak betul dengan hadis. Kalau kita boleh pergi jauh sikit lagi kepada zaman Rasulullah SAW, negara Rasulullah SAW di Madinah sebagai city state, sebagai mana politi, hanya tak ada nama apa pun. Tak guna nama apa pun. Kerajaan baginda tak ada nama pun. Dalam catatan Al-Quran pun tak ada. Dalam hadis pun tak ada. Dalam siasat syariah pun tidak ada. Dalam sejarah pun tidak ada. Dalam fiqh pun tidak ada. Negara Rasulullah tak nama pun. Malah kemertian baginda pun tak ada. Ada masjid. Masjid itulah Kementerian Agama, Kementerian Penerangan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian segala-gala. Penjara pun masjid itu juga ada tempat yang dikurung orang di tepi masjid itu. Jadi semuanya adalah bergantung kepada masjid. Itu negara Rasulullah atau negeri Rasulullah. Pergi kepada zaman Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar. Abu Bakar pun begitu. Tak ada nama negerinya. Nama apa? Tak ada nama, dipanggil Daulah Khilafah. Kalau Nabi ni panggil Daulah Nubuwah, iaitu negara Nabi. Kalau Khalifah ni panggil Daulah Khilafah, negara Khilafah, negara Khalifah lah. Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali semua dipanggil Daulah Khilafah. Dan apabila berlaku konflik yang teruk di antara orang Islam pada zaman itu, negara Nabi jatuh, negara sahabat jatuh, ditelan, dihentam oleh seorang suku daripada golongan sebut nama mudah-mudah terus nama mereka dah. Namanya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, menubuhkan negara Umayyah, lari daripada Mekah, daripada Madinah, pergi tubuh di tempat orang Kristian di Damsyik. Namanya Daulah Al-Umayyah. Dan apa Umayyah ni adalah daulah kabilah Umayyah. Bukan nama negara Islam pun, nama keturunan dia. Begitu juga apabila sudah jatuh Daulah Al-Umayyah, ditubuh pula Daulah Al-Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah juga daripada nama suku kaum dia, suku Banu Abbas. Pergikan lagi semua kumpulan-kumpulan lain sampai kepada abad ke-20. Kerajaan Turki pun tak ada dipanggil negara Islam, dipanggil Daulah Utsmaniyah, Bani Utsman. Itu semua dari segi itu semua tidak ada. Tidak ada dari segi kita nak panggil negara Islam apa ni semua. Itu dari segi penamaan. Tidak ada. Dari segi pelaksanaan pula, orang kita kata, kena laksanakan Islam semua, tak boleh. Jangan laksana. Kalau kita nak laksana apa, kena laksana semua yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Kerana Al-Quran itu sempurna. Ya, Al-Quran sempurna dan kita nak kena laksanakan semua itu. Tapi kesempurnaan Al-Quran bukan artinya ada segala-gala di dalam Al-Quran. Tetapi di dalam Al-Quran itu ada konsep umum. Dasar umum. Daripada dasar ini kita boleh membuat undang-undang sendiri. Kalau kita nak cari undang-undang betul-betul di dalam Quran pun tidak seberapa, tak ada. Tapi yang adanya adalah dasar-dasar umum di dalam Quran tentang keadilan, tentang kesaksamaan, tentang kesejahteraan, tentang keselamatan. Ini semua kita boleh buat. Kita boleh buat sendiri hukum berdasar kepada dasar ini ataupun berdasar kepada qiyam yang terada di dalam Quran, iaitu berdasar kepada nilai-nilai yang ada di dalam Quran yang merupakan nilai-nilai universal. Kita ambil buat dilaksanakan gitu. Jadi adalah tidak betul mengatakan bahawa kita tidak boleh membuat undang-undang, membuat peraturan. Tak betul. Kalau kita tak buat undang-undang sendiri, bergantung semuanya pada Quran, memang tak jalan. Kena buat sendiri. Ini adalah pembohongan yang jelas, yang nyata.
dibuat oleh para ahli politik dalam pergerakan Islam. Katanya tak, ini hukum, ini undang-undang tagut, ini undang-undang sekular, ini macam-macam. Yang kita nak adalah Islam memerintah. Kena laksanakan Islam. Ini adalah pembohongan dengan secara ilmu. Sebenarnya tidak ada begitu, sebab kita pergi belek buka baca Al-Quran, undang-undang di dalam Al-Quran tidak begitu banyak sekali, tapi yang ada adalah konsep, yang ada adalah mabadi al-ammah, konsep-konsep umum, yang ada adalah qiyam ad-diniyah, qiyam al-islamiyah yang ada, atau nilai-nilai itu, yang dari sinilah kita boleh mengambil dan membuat hukum sendiri untuk dilaksanakan dalam negara Islam. Gitu. Dengan itu tidak heran bahawa salah satu rujukan utama politik orang Islam adalah buku Al-Mawardi dan Abu Ya'la. Buku itu atau kitab itu namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum sultan. Nama kitab Ahkam Sultaniyah, tak letak nama hukum Islam, tak letak. Dia panggil hukum-hukum sultan. Inilah kita boleh tahu bahawa ada penipuan, ada pembohongan yang nyata di sini, tidak mau menjelaskan kepada kita tentang apa sebenarnya kita boleh lakukan, apa yang kita tidak boleh lakukan. Ya, kita melaksanakan Islam. Ada perkara-perkara yang jelas, yang qat'iyatus subut wa dalalah, yang bersifat putus kita muktamad dari Islam, kita laksanakan. Tapi ada yang bersifat tafsiran, kena tafsir, perlu kepada tafsir untuk kesesuaian dengan zaman dan tempat kita. Itu terbuka luas sekali. Abu Hanifah dalam perkara ini memang jelas. Imam Malik begitu juga. Sebab itu Imam Malik dia mengguna tradisi ahli Madinah untuk nak mengamal, nak sembahyang, nak puasa, nak mengamal politik. Dia mengambil amal ahli Madinah, tradisi orang Madinah, iaitu sahabat-sahabat yang ada di Madinah itu dikumpul, diambilnya, disimpan dalam Muwatta. Dan tradisi amal Madinah ini terdapat dalam hadis juga. Kalau hadis Rasulullah, yang kalau kata sahabat kata aku dengar Rasulullah itu berkata, ini adalah bukan hadis, tetapi tradisi orang Madinah, kerana dia mendengar, sahabat itu mendengar apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu satu peringkat. Dan satu peringkat yang tertinggi adalah Abu Hanifah sendiri, iaitu yang berijtihad waktu orang tak ada mengguna hadis lagi, karena hadis itu belum dikumpul lagi. Dengan itu kita lihat bahawa di kalangan ulama ini, kita lihat bahawa ulama Abu Hanifah yang paling terbuka, tapi sudah tentu ada juga fatwa-fatwa dia yang teruk, itu nanti kita bincang lagi. Dan yang kedua yang terbuka juga iaitu mazhab Maliki, lebih terbuka. Kalau berbanding, sebab itulah diterima di sebelah Afrika Timur yang dekat dengan Eropah, dan diterima di Eropah karena bersifat terbuka. Dan yang ketiga yang duduk boleh tahan juga, iaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga okeylah, boleh diterima juga. Tapi yang akhir sekali, yang pengikut yang paling tak ramai di dunia ini, tak banyak buat masalah juga, iaitu mazhab Hambali, mazhab Ibnu Hanbal. Ini memang jadi masalah. Dan pengikut punya sedikit, tetapi di kalangan orang kaya di Saudi, mereka sebar ajaran-ajaran Ibnu Hanbal yang memang jadi masalah banyak dengan orang, khususnya dari sudut Salafi Wahabi. Habis cerita. Itulah yang jadi itu masalah di sini. Okey? Jadi sekarang sudah tahu bahawa kita sekarang asal usul Taliban itu adalah datang daripada pemikiran-pemikiran orang Islam sendiri yang melihat perlu ada negara Islam dalam bentuk yang difahamkan secara pengasingan di antara agama.
seperti yang dibuat di orang India di Pakistan, ada orang Muslim di India dan menubuhnya Pakistan, dan kemudian dibawa ke Mesir, dan menjadi pandangan yang diterima ramai di kalangan pergerakan Islam pada hari ini. Jadi ada asal usulnya di situ. Jadi berbezalah dengan asal usul kalau kita kembali kepada zaman Rasulullah SAW. Tak ada nama negara Islam. Tak penting, negara-negara Islam itu tidak penting. Nama apa pun tidak penting. Malah kalau boleh pun jangan mengguna sekali nama itu. Sebab nama Islam ini adalah nama agama yang suci. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini adalah tinggi dan tidak ada agama, tidak ada apa-apa yang boleh tinggi daripada Islam. Tapi kalau kita letak dia sebagai negara Islam, siapa nak bertanggungjawab? Kalau kita tak nama itu, saya ni nama Islam masalah, tak betul. Walaupun ada orang yang letak nama dia nama Islam, tak boleh letak nama Islam. Dalam Al-Quran tak sebut macam tu. Dia sebut kita ni sebagai Muslim. Muslim, tak kata orang Islam, tak ada dalam Al-Quran. Dalam hadis pun tak kata orang Islam. Dia kata kita Muslim. Jadi parti kalau nak, parti orang Muslim, tak apa. Bank orang Muslim, universiti orang Muslim. Sebab apa? Kalau rosak nama parti itu, mengarut parti itu, buat kacau parti itu, seperti dengan Daesh, seperti dengan Daulah Islamiyah, rosak habis nama. Rosak habis nama. Nama Islam dan nama umat Islam. Okey? Jadi kesimpulan di sini, sekarang kita menunggu untuk nak melihat Taliban ini macam mana mereka dapat membentukkan negara mereka sebagai Imarah Islamiyah. Nak letak nama Imarah Islamiyah, okeylah, nak letak nama tu letaklah, sekarang tak ada masalah. Tapi nak tengok apakah yang akan dilakukan oleh Taliban dalam kerajaan sini. Apakah akan serupa dengan negara Taliban yang masa lalu yang dijatuh oleh Amerika pada 2001, ataupun akan berbeza. Ini kita pasti tunggu dan lihat, dan saya akan buat follow up tentang mereka ini banyak kali lagi, dan akan bincang daripada pelbagai sudut. Kita nak lihat kalaulah mereka boleh mewujudkan negara, tak kira lah kalau nak nama Islam pun, Imarah Islam itu sahabat mereka, kerana itu adalah merupakan pilihan mereka. Kita tidak begitu, saya tidak begitu, tapi mereka nak begitu, okey, mereka bertanggungjawab, tidak masalah. Tapi kita tak nak lihat setakat mana akan boleh pergi Imarah Islamiyah itu. Apakah ia akan menjadi seperti dengan Iran, Jumhuriyatul Islamiyatul Iraniyah atau Republik Islam Iran itu, jadi begitukah diboikot di itu gitu sini, ataupun ia akan menjadi seperti Tunisia, tapi Tunisia dihantam. Itu juga Tunisia yang tidak buat apa-apa pun, berusaha untuk nak menyesuaikan orang Islam dengan menyesuaikan dengan semua keadaan, tapi ditelan puak sekular juga, ataupun ia akan serupa dengan Turki yang duduk dengan puak sekular, yang duduk dengan tentera. Kita nanti lihat. Saya tak dapat nak meramal tentang perkara itu, tapi kita pasti menunggu melihat, kena dada terbuka, fikiran terbuka untuk nak melihat apakah akan terjadi pada masa akan datang kepada negara Imarah Taliban, Imarah Islamiyah milik Taliban ini. Setakat ini saja malam ini, dan kita berjumpa pula di hari Rabu kelak. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.